Okey, kita sambung tutorial kita yang terputus tadi ni. Okey, kita tengok soalan muka surat 163. Soalan muka surat 163. Kita dapati soalan dia okey. Pengurus sebuah gedung pakaian mempunyai beberapa sasaran bagi pekerja penjualannya. Bina satu ketaksaan linear berdasarkan setiap situasi berikut. A. Jumlah jualan minimum sebulan dalam RM. X ialah 18,000. B. Penghujung bulan jumlah masa T yang digunakan untuk mengira inventory gedung sebenarnya 8 jam. C. Jumlah jualan harian H haruslah lebih daripada 700. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, dia kata kat kamu. Okey, dia kata kat kamu. Dia kata kat kamu. Okey, untuk itu dia kata dia kata okey, jumlah jualan minimum dalam RM X ialah 18,000. Dia nak nyatakan dalam 18,000 jumlah jualan minimum, jumlah jualan minimum, jumlah jualan yang minimum. Macam mana kita nak buat? Jumlah jualan minimum, jumlah jualan minimum. Okey. Jadi apa yang kita faham jumlah jualan minimum? Minimum maksud dia yang paling apa? Yang paling kecil sekali. Okey. Kita dalam ketaksamaan, tanda-tanda ketaksamaan ni kita mempunyai beberapa tanda-tanda. Okey, berapa tanda? Okey, right. Jadi tanda dia macam mana? Okey, tanda dia. Kalau kita tengok di sini tanda dia. Okey, yang pertama sekali yang kita belajar, satu tanda macam ni. Yang ini ialah tanda dia. Kalau A dengan B, A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Kalau macam ni, A lebih kecil daripada B. Ni tanda-tanda dah. Ni yang dinamakan sebagai tanda-tanda. A lebih besar dan sama dengan B. A lebih kecil dan sama dengan B. Okey. Maksudnya A, katakan A ni 3 lebih kecil, dia mesti sama dengan B. Dia lebih kecil, mesti sama dengan 3 pun, B pun termasuk 3 lah. Dia termasuk. Ni 4 tanda-tanda. Okay. Jadi dalam soalan A tu, dalam soalan A yang kita nak buat tu, dia kata apa? Dia kata, cek balik lah. Dia kata pengurus sebuah syarikat, tujuh balik lah. Pengurus sebuah syarikat gedung pakaian mempunyai sasaran pekerja. Okey, dia kata bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap sesi berikut. Jumlah jualan minimum sebulan. Jumlah minimum sebulan. Jumlah minimum sebulan. RM. Dalam RM, dia kata RM, lepas tu koma, dia kata, lepas tu X. X ialah 18,000. Dia kata jumlah minimum. Jumlah minimum. Ingat perkataan tu, jumlah minimum. Okey, tengok. Tu. Jumlah minimum. Jadi kita letakkan tanda ni. Macam mana kita nak buat?
Jumlah minimum. Nak letak macam mana? Letak macam mana? Minimum dia, jumlah minimum. Dia ada jumlah minimum, maksudnya dia ada jumlah minimum mesti 18,000. Dia mesti 18,000 ke atas. Maksudnya jumlah minimum penjualan dia. Okey, jumlah minimum jualan dia mestilah lebih daripada 18,000. Mesti lebih daripada 18,000. Jadi kita ambil X, dia lebih sekurang jumlah minimum 18,000 termasuklah. Kalau minimum termasuk, kita kena letakkan dia lebih besar daripada 18,000. Jadi maksud dia X tu dia mesti lebih besar dan sama dengan 18,000. Tu yang dia kendaki. Jadi kita letaklah tanda lah tu. Selesai untuk A. Okay. B pula. Okay, B, dia tanya apa B? Ya. Okay, B, pada hujung hujung bulan, jumlah masa T. Okay, jumlah masa T, kita ambil T. Untuk mengira inventory gedung ialah selebih-lebihnya 8 jam. Okey, selebih-lebihnya 8 jam. Jadi kita C B. Selebih-lebihnya 8 jam. Okey, pada hujung bulan jumlah masa T untuk mengira inventory selebih-lebihnya 8 jam. Okey. Macam mana kita nak buat? Selebih-lebihnya 8 jam. Selebih-lebihnya 8 jam. Dia selebih-lebih. Selebih-lebihnya maksud dia selebih-lebih. Maksud dia selebih-lebih masa. Masa apa tu? Cuba kamu parti elok. Parti elok apa dia tanya. Okey. Selebih 8 jam. Pada hujung bulan jumlah masa T digunakan untuk mengira inventory. Masa yang digunakan untuk mengira inventory selebih-lebihnya 8 jam. Selebih-lebihnya 8 jam. Apa maksud selebih-lebihnya? Maksud dia selebih-lebihnya ialah tidak kurang daripada 8 jam. Selebih-lebihnya maksudnya tidak kurang. Maksudnya tidak kurang. Tidak kurang dari 8 jam. Termasuk 8 jam, tidak kurang dan termasuk. Tidak kurang dan termasuk. Tidak kurang. Jadi T tu kita buat T lebih kecil dan sama dengan 8. Itu jawapan dah. Okey, kemudian kita tengok soalan C. Okey, C. Okey, C dia kata jumlah jualan harian H. Jumlah jualan H mestilah haruslah lebih daripada RM700. Okey, lebih daripada 700. Okey, lebih daripada 700. Macam nak buat? Lebih daripada 700 maksudnya tak masuk 700, dia mesti lebih 701. Maksud jadi H dia mesti lebih besar daripada 700. Sebab dia nak lebih daripada 700. Tak termasuk 700, dia mesti lebih daripada 700, mesti 701. 700 tak termasuk. Jadi H lebih besar, dia tak ada sama dengan tadi. H lebih besar daripada 700. Jadi kita dah selesai dah lah soalan untuk
Soalan nombor 1. Okey. Ini jawapan bagi soalan nombor 1. Okey. Dia punya yang penting di sini ialah kamu faham dia punya istilah yang digunakan. Okey, yang pertama sekali saya cuba ulang balik. A tu jumlah minimum. Jumlah minimum termasuklah 18,000 tu. Sebab tu X lebih besar. Jumlah minimum maksudnya dia lebih besar dan sama dengan 18,000. Okey, jumlah jualan. B, selebih-lebihnya masa yang digunakan untuk buat inventory tu, selebih-lebihnya 8 jam. 8 jam termasuk, tapi dia mesti kurang daripada 8 jam. Habis takat yang boleh buat masa yang digunakan dalam masa sebulan tu, cuma nak buat inventory tu cuma 8 jam saja. Jadi dia punya tanda-tanda dia T lebih kecil dan sama dengan 8. Okey, begitu juga dengan C. Soalan C lah, jumlah jualan tidak lebih daripada 700. Lebih, jangan ada tanda sama dengan di bawah tu lah. H lebih besar daripada 700. Okey. Itu selesai untuk soalan nombor 1. Okey, kita tengok pula soalan untuk nombor 2. Okey. Okey, nombor 2, soalan untuk nombor 2. Kita tunjuk sikit. Tu dia punya jawapan dia. Okey. Soalan nombor 2. Okey, cuba tengok dia tanya. Okey, soalan nombor 2. Okey. Tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberi. Tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberi. A, X lebih kecil dan sama dengan 30 dengan keadaan X ialah kelajuan kenderaan dalam kilometer per jam apabila bergerak menghampiri kawasan sekolah. Macam mana nak buat? B, M lebih besar daripada 110 dengan keadaan M ialah jisim sebuah kereta dalam kilogram. Y lebih kecil daripada 900 dengan keadaan Y adalah gaji ibu bapa dan M bagi murid yang layak untuk memohon beasiswa. Tulis satu situasi. Tulis satu situasi. Okey, kita bagaimana kita nak tulis satu situasi yang berdasarkan kepada pernyataan yang diberikan. Okey. Okey, kita catat dulu dia punya apa yang dia nak. Okey, catat dulu. Okey. X lebih kecil daripada 3 dengan kelajuan X ialah kelajuan kenderaan dalam kereta pejam apabila bergerak menghampiri kawasan sekolah. Bila bergerak dalam kawasan sekolah, kita nak buat pernyataan macam mana? A lah. Bila bergerak dalam menghampiri kawasan sekolah, kelajuan kenderaan X mesti kurang daripada 30. Okey. Macam mana kita nak tulis? Dia kata dalam soalan tu X lebih kecil dan sama dengan 30. X ialah X kelajuan kenderaan, tak kira kenderaan. Biasanya kereta lah. Bila masuk kawasan, lalu kawasan sekolah. Ini pernyataan yang diberikan. Ini pernyataan yang diberikan dalam soalan tu. Macam mana kita nak tulis? Jadi kita boleh tulis kenyataan dia. Kereta kenderaan yang melalui kawasan sekolah kenderaan yang melalui kawasan sekolah mestilah
ataupun mestilah kenderaan yang melalui kawasan sekolah mestilah kurang daripada ataupun bukan kurang, bukan sekolah tidak melebihi. Dia mestilah kurang, bukan kurang, mestilah kurang, boleh juga mestilah kurang dari 30 km per jam. Ni boleh satu. Ni satu kurang dari 30 km sejam. Mestilah mestilah kurang dari 30 km per jam. Kurang dan sama dengan dan sama dengan dan sama 30 km per jam. Ni satu statement yang boleh kita buat. Ada lagi tak yang kita boleh buat berdasarkan kita nak buat statement berdasarkan kepada situasi yang dia bagi. Kalau kenderaan kelajuan, ni ada satu lagi kelajuan kenderaan tidak boleh melebihi 30 km per jam bila melalui kawasan sekolah. Ni pun boleh tak? Kenderaan yang melalui kawasan sekolah mestilah kurang dari atau kurang dan sama 30 km sejam. Kelajuannya. Contohlah. Gunalah perkataan-perkataan yang tapi yang paling mudah ni lah, kelajuan kenderaan tidak boleh melebihi 30 km sejam bila melalui kawasan sekolah. Ni tepat dah. Ni ayat-ayat yang kita boleh gunakan untuk menyatakan situasi yang dikendaki bila melalui kenderaan yang melalui kawasan sekolah. Itu jawapan bagi soalan A. Okey. Kita tengok pula. Tengok soalan B. Dia tanya apa soalan B? Okey, soalan B. Dia kata soalan B, M lebih besar daripada 1100 dengan keadaan M ialah jisim. Sebuah kereta. Berat lah. M ialah jisim ataupun berat lah. Berat kereta dalam kilogram. Ni yang dia bagilah. Ni yang dia bagi. Soalan dia nak kamu buat pernyataan. Okey. M ialah apa? M ialah jisim. Okey, kita boleh buat satu statement. Buat jisim kereta lebih besar dari 1100 kilogram. Ni
Ini salah satu daripada ayat yang kita boleh buat. Ada tak ayat-ayat lain yang kita boleh buat? Jisim kereta lebih besar dari 110 kg. Mesti lebih besar. Ataupun jisim berat kereta tidak kurang dari apa? Tidak kurang dari apa? Tidak kurang daripada 1100 kg. Maksud tidak kurang, lebih lah. Tidak kurang dari 110 kg. Maksud dia lebih lah. Contoh macam tu. Okey, boleh. Itu dia punya pernyataan untuk soalan B. Okey, kita tengok soalan C pula. Dia tanya apa? Soalan C, dia kata dalam soalan C tu, okey, Y lebih kecil daripada 900 dengan keadaan Y ialah gaji. Y ni ialah gaji. Y ni ialah gaji. Gaji berapa dalam RM? Nah, bagi murid yang layak untuk memohon beasiswa. Memohon beasiswa. Okey. Kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Kita nak buat pernyataan daripada okey. Macam mana kita nak buat? Siapa yang nak mohon beasiswa, gaji bapa mesti kurang daripada 900. Macam mana kita nak tulis? Gaji ibu bapa yang kurang dari 900 RM 900 lah. Yang kurang daripada gaji bapa yang kurang dari RM 900 boleh memohon beasiswa. Boleh memohon beasiswa. Gaji ibu bapa yang kurang daripada RM900 bolehlah memohon beasiswa. Bolehlah kita memohon beasiswa. Boleh buat ayat lain tak? Boleh buat ayat lain tak? Murid, satu lagi ayat. Murid yang gaji ibu bapa kurang dari RM 900 layak untuk memohon beasiswa. Ni contohlah. Murid yang gaji bapaknya kurang dari RM 900 layak untuk memohon beasiswa. Okey, habis soalan yang kedua. Okey, kita tengok pula. Okey, ni jawapan untuk soalan yang ni A. Cikgu ulang balik ni A, jawapan untuk A. Pilihlah salah satu yang cikgu buat titik ni. Kenderaan yang melebihi kawasan yang melalui kawasan sekolah mestilah kurang dan sama 30 km/jam kelajuannya. Ataupun kelajuan kenderaan tidak boleh melebihi 30 km/jam bila melalui kawasan sekolah. Nanti boleh tak ayat. B, jisim kereta lebih besar dari 110 kg ataupun berat kereta tidak kurang dari 110 kg. C, gaji bapa yang kurang daripada 900 boleh memohon beasiswa. Nampak? Ni di antara jawapan-jawapan yang kita boleh muatkan dalam
Untuk nak menyelesaikan soalan nombor 2. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Nak habis dah. Soalan nombor 3. Encik Tan mempunyai baki harian sekurang-kurangnya 1,200. Okey, Encik Tan mempunyai baki harian sekurang-kurangnya RM2 1,200 adalah akaun semasa bank tidak akan mengenakan bayaran perkhidmatan terhadap akaunnya. A. Wakilkan situasi itu dengan garis nombor. Wakilkan situasi itu dengan garis nombor. B. Jika X mewakili baki harian Encik Tan, tulis satu kesamaan yang mewakili nilai-nilai yang mungkin bagi X apabila dia tidak dikenakan bayaran perkhidmatan. Okey. Okey, macam mana kita nak wakilkan situasi dengan garis nombor bagi situasi yang berlaku pada Encik Tan yang mempunyai baki harian sekurang-kurangnya 1,200 dalam akaun semasa bank tidak akan menggunakan bayaran perkhidmatan terhadap akaunnya. Wakil situasi itu dengan garis nombor. Macam mana nak buat garis nombor? Wakilkan dengan garis nombor. Garis nombor tu apa? Garis nombor tu ialah inilah garis nombor. Garis nombor. Ni garis nombor lah. Ni garis nombor. Okey, sekarang ni kalau kita tengok di sini apa yang berlaku pada Encik Tan ni. Encik Tan ni gaji dia lebih yang ada dalam akaun dia ada 1,200. Ada 1,200. Okey, 1,200. Tengoklah. Ya, dia punya statement dia, kamu tengoklah. Saya ulang balik statement dia. Jika Encik Tan punya baki harian sekurang-kurangnya maksud dia dalam tu ada 1,200 dan ke atas. Paling rendah sekali ialah 1,200. Jadi paling rendah sekali 1,200. Encik Tan ni dia ada, jadi Encik Tan punya baki harian dia kita katakan X. Kita katakan X. Dia kena sekurang-kurangnya ada dalam akaun 1,200. Jadi kita kena buat macam ni lah. Kita tanda macam ni. Kita tanda macam ni. Dia sekurang-kurangnya ada 1,200. 1,000. Kita tanda 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400. Sekurang-kurangnya dia kata dalam 1,000 Rm 1,200. Sekurang-kurangnya maksud dia sekurang-kurangnya ada 1,200 termasuk 1,200 termasuk. Jadi kita tanda dengan hitam. Dia lebih kecil ke lebih besar, sekurang-kurangnya dia tak mau kurang, dia kena lebih. Jadi dapat dah kita melukis apa? Wakilkan satu situasi yang berlaku tu kepada yang berlaku tu di atas garis nombor. Dapat dah 1,200. Okey. Dapat jawapan A. Okey, lepas tu B. Jika X mewakili baki harian Encik Tan, tulis satu ketaksamaan yang mewakili nilai yang mungkin bagi X apabila tidak dikenakan bayaran perkhidmatan. Dia tak kenakan perkhidmatan. Okey. Perkhidmatan dia tidak dikenakan. Bayaran perkhidmatan tidak dikenakan kepada dia. Jadi duit dia mesti lebih daripada 1,200. Nampak tak tanda ni? Tanda ni ialah tanda apa ni? Termasuk 1,200. Dia ke belah kanan dia semakin besar. Jadi dia mau diwakili oleh X. Dia tanya kepada kita lah, X lebih besar dan sama dengan 1,000. Dapat jawapan dah. Ini satu. Ini jawapan A, ni jawapan
gizi. Okey, selesai untuk soalan nombor 3. Okey. Habis soalan nombor 3 lah. Ni jawapannya. Last, soalan last yang kita suruh buat. Okay, kita tengok nombor 4. Okey. Kandungan garam bagi satu paket mi segera tidak lebih daripada 800 mg. Adalah disyorkan bahawa pengambilan maksimum harian bagi kandungan garam dalam makanan ialah 2300 mg. Disyorkan bahawa pengambilan maksimum harian bagi kandungan garam, maksimum harian, maksimum pengambilan maksimum dia setakat 2300 ya. Cari bilangan paket maksimum mi segera yang boleh dimakan supaya pengambilan garam kurang daripada ini. Kandungan garam bagi satu paket mi segera tidak lebih daripada 800 mg. Satu pack Maggi, kandungan garam dia, kandungan garam dalam Maggi tu jangan duk makan kerak sangat, tak boleh. Sebab dia punya kandungan garam dia ada, satu pack Maggi kandungan garam dia ada sebanyak 800 mg. Adalah disyorkan bahawa pengambilan maksimum harian bagi kandungan garam dalam makanan ialah 2300 mg. Dia maksimum boleh ambil Maggi tu setakat 2300 mg. Dia suruh cari kurang daripada 2300. Berapa paket garam pula dah. Berapa paket mi segera Maggi yang kita boleh makan supaya kandungan garam dia tidak supaya pengambilan kurang daripada 2300. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, nombor 4. Cikgu dah tunjuk dah tu. Nombor 4. Satu pack Maggi ada 800. Okey, 800. 8 kali berapa pack yang kita boleh makan Maggi dalam satu hari. Okey, satu pack Maggi 800 mg. Okey. Kalau 2 pack Maggi berapa kilogram? Okey, kita kira je. Okey, satu pack 800. Satu pack, kalau 2 pack 2 pack Maggi kita kalilah 800 mg kali dengan 2 dapat 1600 mg. Okey, 2 pack. Kalau 3 pack dengan 800 kali dengan 3 dapat 2400 mg. Sampai 2400 mg. Okey, pen mata dia habis. Okey, jadi dia dalam maksimum yang dia boleh ambil ialah 2300. Maksimum tak boleh lebih daripada 2300. Maksud dia paket dia maksimum ni, maksud dia maksimum tidak lebih. Dia mesti maksimum dia Maggi tu dia kurang daripada 2300. Maksimum pack kurang daripada 2300 mg. Kalau dia ambil 3 pack dah 2400 dah lebih dah. Jadi sepatutnya dalam satu hari dia cuma boleh ambil sebanyak 2 pack saja. Setakat 2 pack saja. Jadi jawapan dia apa? 2 pack. 2 pack Maggi mi segera dalam satu hari. Ni jawapannya.
Ni jawapan dia lah. Jadi pasal apa kita tak ambil sampai 3 pack Maggi untuk satu hari tu makan? Sebab kandungan garam dia sudah mencapai lebih daripada 2300. Yang dihadkan ialah 2300. Jadi satu hari boleh makan hanya 2 pack Maggi saja, tak boleh lebih. Okey. Itu saja tutorial untuk hari ini. Cikgu nak jawapan tutorial tu kamu hantar dalam Google Form. Cikgu harap kamu semua tengok video ni, tutorial ni, dan cuba selesaikan masalah di muka surat daripada soalan 1 sehingga soalan 4. Dan jangan lupa hantar untuk cikgu bagi markah PBD. Okey, itu saja tutorial untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.